Ayah hantar kampung mana? Oh, dia balik Batu Pahat ni. Oh, betul. Siap je. Mercun ke apa? Mercun ke? Kau awal sangat tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah surah An-Nur seksyen 20 Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul di bulan yang mulia ini, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memperpanjangkan umur kita, memperkenankan doa kita sebelum Ramadan, yang mana kita memohon kepada Allah Ta'ala tidak tinggal munajat kita setiap malam sejak daripada bulan Rajab khususnya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apabila kita berada pada bulan Ramadan ini, terlalu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tiada tolok bandingnya. Bahkan bulan ini bulan yang paling mulia sekali daripada banyak-banyak bulan yang ada di dalam bulan ataupun dalam kalender Islam. Bahkan secara sedar ataupun tidak, ya, bulan ini adalah bulan yang ke-9 di dalam kalender Hijrah. Apa signifikan dia? Apa kepentingan dia? Jom kita kira sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Para ulama salafun salih memberitahu kita bahawasanya ya, bulan Ramadan ini merupakan suatu tetamu yang agung, suatu tetamu yang agung yang dinantikan bagi orang yang beriman, yang sangat mengharapkan keberkatan yang berada di dalamnya. Hingga kan disebutkan daripada mafhum hadis bahawasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu bulan keuntungan, suatu bulan keberuntungan bagi orang yang beriman, manakala merupakan kecelakaan pula bagi orang yang munafik. Wal-iyazubillah. Bahkan ianya juga merupakan suatu bulan yang mana ianya pembersihan jiwa daripada dosa. Apa kait yang saya sebutkan tadi 9, bulan yang ke-9? Perasan tak kita apabila disebutkan, sekiranya nak digambarkan ataupun nak difahamkan tentang orang yang bersih daripada dosa, diumpamakan seperti apa? Bayi yang baru dilahirkan. Berapa bulan kita biasa di dalam rahim mak kita? 9 bulan. Jadi itu signifikan ataupun kaitannya disebutkan ya, bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan pembersihan jiwa kita daripada dosa, sebagaimana kita keluar daripada perut ibu kita ya, selepas 9 bulan, betul tak? 9 bulan 10 hari, itu standard lah, dalam keadaan bersih lagi suci, tak terpalit sebarang dosa pun pada kita. Begitu jugalah ya, seboleh-bolehnya kita keluar daripada bulan yang ke-9 daripada bulan dalam kalender hijrah ini dalam keadaan yang bersih suci seperti mana kita berada di dalam ataupun keluar daripada rahim ibu kita. Sebab itulah ya, setiap saat, setiap ketika daripada bulan ini jangan kita sia-siakan. Ulama memberitahukan bahawasanya ya, salah satu daripada dosa besar dan haram perbuatannya adalah ya, mengharapkan Ramadan itu cepat berlalu. Saya ulang sekali lagi, yang ini disebut oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Kata beliau ya, berkeinginan agar bulan Ramadan ini agar cepat berlalu. Bila nak habis Ramadan ni? Dia lagu tu dia kata, bila nak habis Ramadan ni? Kalau dia cakap lagu tu, pertama hukumnya haram, yang kedua termasuk daripada kategori dosa-dosa besar. Sebab apa? Sebab ya, ini merupakan bulan yang mulia, bulan pengampunan, bulan keberkatan, bulan ibadah. Sebab itu kalau boleh kita guna khususnya penceramah lah, kalau boleh jangan guna pesta ibadah. Sebab pesta ni dikait benda dengan lara, betul tak? Lara. Sekarang ni kan, kadang-kadang orang dia tak tahu hala kan, majlis berbuka puasa jemput benda-benda lara, budak-budak tahfiz, ustaz-ustaz yang hadir dalam majlis tersebut ya, dihidangkan, disajikan dengan benda-benda lara. Nampak tak? Orang lah ni dia tak kisah dah benda elok ke tak elok ke, dia campur dia rojak dia habis. Jangan begitu. Jadi perhatian di sini ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa yang berkeinginan agar Ramadan itu cepat berlalu, maka ianya adalah haram perbuatannya dan termasuk dengan dosa-dosa yang besar. Manakala barang siapa yang berbangga dengan Ramadan itu sendiri, kedatangan bulan Ramadan itu sendiri, maka pahala yang Allah berikan adalah syurga. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan syurga. Kita minta tak kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana tajuk, berapa minit lagi Ustaz? 40. Bolehlah kot lagi 20 minit. Jadi sebagaimana tajuk yang diberi ya, iaitu ada 3 amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan pahala yang tidak ada batasnya. Maknanya apa bang? Tak ada. Ada kalanya pahala 10 kali ganda kan. Contoh kalau kita baca Al-Quran,
satu huruf digandakan 10, betul tak? Tu. Bukannya alif, lam dan mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi 3 huruf, 30 pahala. Tu contoh nak bagi faham lah. Ada yang digandakan sampai 700 kali ganda. Tetapi ada pahala, yakni 3 amalan ini secara khusus diberikan Allah Ta'ala pahala yang tiada batas dia. Di situ. Antaranya ibadah itu adalah ibadah puasa itu sendiri. Tu. Puasa itu sendiri salah satu daripada 3 amalan yang orang buat, maka kalau dia buat, pahalanya tidak ada batas. Bagaimana sabdanya Nabi SAW, iaitu Nabi bersabda, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'ami'ati di'fin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bererti setiap kebaikan, yakni pahala ibadah akan aku. Jadi hadis ini adalah hadis kudusi, makna dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang daripada Nabi, lafaz dan makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ia juga termasuk wahyu. Perlu kita ingat, hadis Nabi juga termasuk wahyu. Apa dalilnya? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 3 hingga ayat 4, iaitu Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Apa yang diperkatakan olehnya semuanya adalah yang diwahyukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita tadi, yakni hadis ni hadis kudusi, lafaz dari Nabi, makna dari Allah Taala yang bererti tadi, setiap kebaikan yakni pahala ibadah akan aku, yakni Allah Taala lipat kali gandakan 10 kali ganda. Sehingga disebut 700 kali ganda. Tu. Illa siyam, kecuali puasa. Dalam hadis kudusi ini. Apa yang seterusnya disebutkan? Fahuwali wa ana ajzi bih. Maka dia, yakni puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan pahalanya aku sendiri akan beri. Makna apa dia? Tiada batas sama sekali. Sebab itu kita sungguh-sungguh kita puasa ni, sebab kita will never know, kita takkan tahu pahala puasa ni banyak mana. Sebab itulah bila kita berpuasa, dia punya antara intipati dia apa dia? Intipati dia sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayat riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar, yang bererti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, artinya barang siapa yang berpuasa kerana iman dan mengharapkan pahala semata-mata daripada Allah, yakni keridhaan Allah, apa dia? Maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ampunkan dosa, satu perkara. Allah lipat kali gandakan pahala, tak ada batasannya. Seronok tak? Kita orang beriman supposedly seronok lah. Ni satu benda yang luar biasa. Dosa diampunkan, pahala dilipat kali gandakan, tak ada batas sama sekali. Itulah salah satu daripada ibadat ataupun amalan yang pahalanya tidak ada batas, iaitu apa dia? Puasa itu sendiri. Baik, seterusnya ulama sebutkan apakah pahala seseorang ataupun amalan ataupun amal perbuatan yang seseorang lakukan, sekiranya dia buat, maka Allah berikan ganjaran yang tak ada tolok bandingnya, tak ada batas. Iaitu amalan yang kedua, iaitu memaafkan seseorang yang menzalimi dan buat baik pula kepada orang tersebut. Lah ni depa duk kata ada viral cerita kan. Dia lah maafkan orang tu,
yang buat khianat pada dia, kan? Kemudian dia buat baik pula, ihsan lagi, buat baik lagi kepada orang tu. Apa ganjaran pahala? Kadang-kadang orang kata, ada lagi ke orang macam ni, buat sanggup macam ni, dia maafkan orang yang zalim dia, kemudian dia buat baik pula pada orang tersebut, ada lagi ke? Memang ada. Kerana apa? Kerana memang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ganjaran dia tak terhitung banyaknya. Kadang-kadang kita rasa, dah macam ni orang tu buat pada engkau, kau boleh maafkan dia lagi, kemudian engkau lagi tolong dia lagi. Contoh macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ingat tak? Ketika mana Sayyidatina Aisyah difitnah dengan tuduhan yang keji, kan? Salah satu yang menyebarkan fitnah tersebut adalah di kalangan kaum kerabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi antara sumpah Sayyidina Abu Bakar tu, dia tak nak tolong lagi saudara tu, orang tu yang dok sebar, sebar benda tak betul. Dan Allah Ta'ala sendiri menyucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, betul atau tidak dalam Al-Quran. Tapi baginda Nabi pesan apa? Jangan kau halang jangan kau hentikan amalan baik kau kerana perbuatan yang dia buat tersebut. Masya-Allah, ni Nabi ajar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi amalan yang kedua bagi seseorang itu, sekiranya dia mendapat pahala ataupun tingkatan ganjaran yang tak ada tolok bandingnya, iaitu memaafkan orang yang menzalimi dan buat baik pula, buat ihsan pula kepada orang tersebut. Ada dalil tak dalam Al-Quran? Macam tadi kan sifat amalan puasa, kita dah sebutkan hadis kursi riwayat daripada Imam Bukhari. Yang ni memaafkan dan berbuat baik pada orang yang menzalimi kita tu, ada tak sandarannya? Ada. Siapa yang mencatat ataupun menaip, silakan. Surah Syura ayat 40. Surah Syura ayat 40, Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi dalam ayat ini bererti, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di atas tanggungan Allah Ta'ala. Atas tanggungan Allah Ta'ala. Fa ajruhu 'ala Allah. Dan maka pahalanya di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama sebut berbuat baik dalam ayat surah Syura ayat 40 ni, apa makna? Makna berbuat baik ini adalah berbuat ihsan, berbuat baik pada orang yang buat jahat pada dia. Susah tu. Orang kata buat baik dibalas baik, kan? Buat jahat jangan sekali. Gitu. Diberi benda yang perkara yang susah. Tetapi apakah ganjaran dia? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ganjaran dia adalah pahala yang tak ada batas, pahala yang tiada batas. Itu berdasarkan surah Asy-Syura ayat 40 tadi. Yang seterusnya, amalan yang ketiga yang mana seseorang itu boleh buat dan pahalanya tak terhitung banyaknya, iaitu sabar. Sabar tu bahasa Arab lah, Melayu sebut sabar. Sabar. Jadi sabar ini pahalanya tidak ada hitungan. Apa makna tak ada hitungan? Tak terhingga, tidak ada batasan. Apa yang disebut di dalam Al-Quran bagi menguatkan hujah kita ini ada di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Surah apa dia, Ahmad? Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa maknanya? Surah Az-Zumar ayat 10 ni, ayat yang berbunyi, maksud dia sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi subhanallah, cuba kita bayangkan, kita berada di bulan Ramadan, diwajib tak kita berpuasa? Sudah barang tentu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas dah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu
untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu memperolehi ketakwaan. Jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu. Jadi apa yang cuba kita nak sampaikan pada hari ini dengan tajuk yang diberi, 3 amalan yang membawa kepada pahala yang tak ada batasan, iaitu kita berada pada bulan Ramadan. Tak dapat tidak mesti kita kena puasa dah. Yang kedua, kita dalam bulan Ramadan ni kita kena banyak bersabar tak? Mestilah. Kerana sabar itu disebutkan tingkatan dia ada 3. Satu, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan ini disebutkan pahala yang Allah berikan sebanyak 300 darajat. Satu lagi riwayat disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pahala dia berapa? 300 darajat. Dalam kitab Imam Al-Ghazali Mukasyafatul Qulub, dia sebutkan dia punya pangkat tu 300 darajat tu bang, di syurga. Masya Allah. Sabar buat taat, pahala 300 darajat. Korang-korang, sebab pahala sabar ni tak ada hisab, tak ada batas sebenarnya, tapi korang-korang 300 darajat. Disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya, 300 darajat ni pula di syurga. Dan tinggi satu darajat ini berapa, Ahmad Zaki? Satu darjat tingginya antara langit dengan bumi. Itu satu. Itu cerita sabar dalam melakukan ketaatan. Kurang-kurang 300 darajat. Satu darajat ketinggiannya langit dan bumi. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Al-Ghazali, barang siapa yang bersabar pula daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan berikannya pahala dan darajat sebanyak 600 darajat. Berapa? 600. Tadi kan 300, ini 600. Apa maknanya di sini? Buat baik lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Susah. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, yang siapa yang mendapat naungan Allah Ta'ala kan, naungan apa? Arasy Allah Ta'ala ketika mana? Di Yaumul Mahsyar kelak, antaranya pemimpin yang adil, orang yang menyintai masjid, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Antara lagi salah satunya adalah orang lelaki yang menolak ajakan berzina daripada wanita bangsawan, hartawan, rupawan, dengan mengatakan apa dia? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi ulama mengatakan susunan itu bukan bererti juga mengikut keutamaan, tetapi yang paling susah antaranya untuk menolak ajakan orang daripada berbuat maksiat. Contohnya zina wal iyazubillah. Di situ payah. Jadi orang yang sabar ini menghindarkan diri daripada maksiat, berapa pahalanya? 600 darajat di sisi Allah di syurga. Satu darajat orang tersebut antara apa dia? Antara berapa? Catatan bagi yang mencatat. Antara 7 lapis langit hak tinggi, 7 lapis langit hak tinggi sekali, hingga 7 lapis bawah bumi. Tadi cerita langit bumi, bang. Satu darajat dia seumpama langit dan bumi. Yang ni darajat orang yang meninggalkan maksiat, bersabar dan daripada melakukan maksiat, maka Allah kurniakan berapa darajat? 600 darajat. Satu darajat bersamaan dengan berapa? Antara langit ke-7 hingga ke lapis bumi yang ke-7. Jauh tak? La ilaha illallah. Begitu besar. Baik, la ilaha illallah. Yang ketiga, ulama sebutkan pahala yang paling tinggi dalam bersabar adalah pahala bersabar di dalam menghadapi ujian ataupun musibah. Jadi pahala yang diberikan, ada satu riwayat mengatakan 700 darajat, satu lagi riwayat mengatakan 900 darajat menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pahala antara darajat di antara antara 700 darajat tu disebutkan setinggi arasy, antara arasy dengan bintang yang ada di langit. Lagi masya-Allah tabarakallah. Ala kulli hal,
ya, bila kita faham perkara ini, ya, maka apa yang kita boleh fahami adalah apa yang boleh kita fahami, iaitu kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Kan tadi kita sebut, tak dapat tidak kita kena berpuasa. Kalau kita gabungkan dengan kesabaran kita, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, ataupun ada ujian yang menimpa, kita bersabar, berganda-ganda, bukan berbaloi-baloi. Berbaloi-baloi itu pergi beli kain tu, kain dekat belah sana tu, kan, di mana? Belah situlah, kan. Jadi bukan itu, ini berganda-ganda, tak ada tolok bandingnya. Dia berada dalam bulan puasa sendiri, pahala tak ada batas, betul tak? Kemudian dia bersabar dengan ketaatan yang dia buat, tinggalkan maksiat pula. Kemudian ada musibah, dia bersabar pula. Tak boleh hitung lagi pahalanya. Kita bukan cerita ni kita nak berkira dengan Allah, jangan salah faham. Mana nak bagi semangat bagi kita, semangat kita. Dan yang ketiga, sekiranya ada orang yang menzalimi kita pada bulan puasa inilah, boleh kita gabungkan amalan yang kita boleh gabungkan ini, memaafkannya dan buat baik pula pada dia. Cuba kita buat begini. Memang sukar benda ni, tapi dengan berkat ilmu yang kita belajar, mudah-mudahan kita sama-sama beroleh keberkatan ilmu untuk kita dapat beramal. Jadi 3 amalan yang pahalanya tidak ada batas. Nombor 1, puasa. Nombor 2, memaafkan orang yang menzalimi kita dan buat baik pula kepada dia. Dan yang ketiga adalah sabar. Itulah amalan yang bukan barangkali, tetapi pasti kalau kita nakkan keredaan ilahi, kita cuba buatlah tuan-tuan. Jangan kita ketinggalan bulan puasa ni. Mungkin selama ni kita terlepas pandang perkara ni, amalan yang tak ada batas pahalanya. Jadi hari ini gabungan 3 amalan ini kalau kita boleh buat pada bulan Ramadan ini, moga-moga syurgalah tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah agar Allah Taala kurniakan syurga yang tertinggi bersama baginda Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua ni selamat di dunia sementara lagi di akhirat sana. Dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni dapat Lailatul Qadar. Ingat tak kuliah kita tahun lepas yang kita cerita tentang Syam'un? Ingat tak Ustaz? Syam'un, kita cerita tentang Syam'un, bagaimana Lailatul Qadar itu peristiwa satu orang lelaki Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Panjang cerita kita tahun lepas kita cerita dah. Jadi Nabi SAW dengar kisah tersebut, Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Nabi rasa Nabi rasa sedih tak? Ya, sebab umur umat Nabi kan pendek, antara 60 ke 70 saja. Lalu Allah Ta'ala memperkenankan permintaan Nabi SAW. Apa dia? Ayat apa dia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang tadi dia berjuang di jalan Allah Ta'ala. Lelaki tu Syam'un tadi tu, dia berjuang di jalan Allah 1000 bulan tak ada henti. Kemudian dia pun dia khianati juga ni. Ini cerita dia khianati. Betul ni, cerita betul ni, bukan dongeng. Kalau lah, tapi yang dongeng itu kalau orang putih lah buat, Samson and Delilah tu adalah tambah dongeng dia. Tapi Syam'un ni betul, kisah dia betul. Seorang lelaki yang begitu gagah perkasa, karamah dia, kekuatan dia kuat, insya-Allah. Jadi dia berperang non-stop. Perang non-stop 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kurang lebih? 83 tahun 10 bulan. Kita nak perang 8 tahun dulu. Kalau dulu kau ingat tak zaman-zaman sekolah saya dulu perang Teluk. Sebab tu ingat aja perang Teluk. Zaman sekolah tu kelakar kan, kalau kawan-kawan kan, kawan-kawan Chinese kan kata, kita US, kawan Iraq kata, macam tu ada. Ingat lagi kawan saya tu, Yong Siui tu, tapi dia bagus dia, masya-Allah. Tak apalah, suka tinggalan di US ke kita Iraq, kelakar. Memang kelakar. Budak-budak dia tak faham kan. Budak sekolah rendah. Jadi tapi ni 83 tahun. Sebab tu kalau tok guru saya Ustaz Zul, kalau dia nak bergurau, dia kata kalau orang yang veteran kan, dia kata veteran perang Teluk, veteran perang Teluk. Gitu. Jadi begitu. Masya-Allah tabarakallah. Jadi tak ada nak sampai 83 tahun tu. Maknanya begitu hebat. Ditakuti, digeruni. Orang Bani Israel memang yang tak beriman memang takut dengan dia. Jadi tu yang dia buat, apa dia? Dia buat
apa nama kita kata, pakatan, pact. Dia buat pakatan dengan isteri si Syam'un tu. Dia nak apa dia? Dia nak bagi apa dia? Kita nak bagilah ni, kita nak bagi rasuah lah ni. Dia tak kata, dia tak sebut bagi rasuah pun, dia bagi juga. Dia kata apa? Dia kata kami bagilah semua-semua ni, barang-barang kemah dan sebagainya. Kelabu mata lah bini orang tu. Jadi dia kata tolong ikat bagi Syam'un ni. Time tidur lah, time tidur kan, tolong ikat. Ikat si Syam'un ni, kami nak tangkap dia. Kalau satu, apa, pasangan kita ya dikelabui dengan harta benda, habis. Jangan kata ke orang, itu yang pengajaran daripada cerita ni. Jadi apa yang berlaku, dia ikatnya suami dia, ikat nak tidur, dia ikat kan, dia ikat. Bila suami dia bangun tidur, Syam'un ni bangun tidur, sebab dia ni kekuatan kalau berperang 83 tahun tu kuat, tak hebat lah kan, tak berhenti kan. Jadi bila mana dia bangun je, dia rentap je tali tu, kemudian Syam'un bila bangun, dia rentap tali tu. Syam'un tanya pada bini dia, pasal apa hang pi ikat aku? Pasal apa? Apa dia? Dia tak cakap Kedah, sajalah nak bagi seronok sikit. Terpulanglah dia cakap Kedah ke, cakap Ibrani ke, tapi yang penting Ibrani lah, bahasa orang Bani Israel. Mungkin bunyi dia macam Kedah sikit bahasa Ibrani. Jadi dia kata, kenapa engkau ikat aku? Bini dia kata, pasal dah kantoi kan. Dia saja test, dia kata. Test kekuatan abang ni, tengok. Kemudian ya, kali kedua orang kafir ni tak putus asa. Dia kata beginilah, kami bagi kau rantai yang tebal-tebal. Bukan rantai tebal, rantai emas tu, rantai yang tebal untuk ikat dia. Kau ikat dia, kami bagi lagi macam-macam ni, lagi bagi banyak ni, perhiasan ke apa semua begini begitu. Kau ikat dia masa dia tidur, dia ikat rantai besi. Kita kalau rantai besi tak ada apalah. Jadi bangunnya tidur Syam'un, rentap rantai besi, putus macam tali rafia. Tali rafia pun kita kadang tak boleh buka kan. Jadi hebat tak hebat lah, rantai besi dia buat putus macam tu saja. Jadi tak dapat buat. Apa yang berlaku? Ni kita kena faham ya, pengajaran. Selalunya idea-idea jahat ni yang bagi ni iblis. Iblis ni dia pergi ke kaum tersebut, dia kata beginilah, dia kata engkau nak dapat nak dapat mengalahkan Syam'un ini ya, engkau kena tanya bini dia, suruh tanya kepada Syam'un tu apa kelemahan dia. Mesti apa dia punya weakness, apa dia punya weakness tu, bahasa Kedah ke bahasa putih? Jadi gurau je dah. Jadi itu iblis ni memang jahat. Dia punya idea tu kan, pusingan dia tu, nampak tak kan, tadi dia orang dah buntu dah, dia pun dah buntu, mereka dah buntu. Tapi iblis dia bagi, ingat tak kisah ketika mereka mesyuarat ni, cerita Nabi Muhammad SAW kan, mesyuarat nak buat, nak ada yang kata kita buang negeri lah kan, buang negeri lah, penjara lah. Apa iblis bagi idea? Bunuh. Lepas tu siapa yang mengiyakan? Abu Jahal memang inilah dia. Nampak tak? Faham ya? Fahamilah, iaitu yang selalu bagi idea jahat-jahat ni adalah iblis. Jadi iblis ni dia menyamar, dia selalu menyamar jadi lelaki tua lah, dia menyamar dan pergi kat kaum dia, kaum yang tadi Bani Israel itu. Dia kata begini, kau suruh bini dia tanya Syam'un itu apa kelemahan dia, apa dia punya kelemahan. Jadi subhanallah, biasa bini kan, orang tak kahwin mungkin tak faham lagi, gitu. Bini dah pujuk bang, beritahulah bang apa kelemahan abang ni. Beritahulah bang. Bukan pasal apa bang, pasal apa, kok kalau jadi apa-apa saya tahu macam mana nak buat. Macam mana nak buat, engkau yang nak buat. Engkau yang nak khianat. Dia tahu macam mana nak buat. Nak buat apa, dia yang nak buat. Jadi subhanallah, Syam'un kata beginilah, aku memang ada kelemahan. Allah Ta'ala berikan aku kekuatan yang luar biasa, anugerah daripada Allah, karamah daripada Allah. Namun aku ada kelemahan, iaitu dalam ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan dia ni ada macam tocang ataupun jambul, rambut yang panjang, ada 8 bahagian. 8 bahagian rambut tu, kiranya kau potong dan kau ikat aku tak boleh buat apa, lemah.
Satu lagi riwayat mengatakan rambut yang paling panjang Ali, helaian rambut yang paling panjang daripada rambut dia, itu yang kelemahan aku. Kalau kau potong, kau ikat aku, tak boleh buat apa-apa. La ilaha illallah. Jadi lepas dia tahu rahsia tersebut, bila Syam'un tidur, apa jadi? Isteri dia buat kerja, potong 8 jambul tadi. Satu riwayat potong apa, bahagian rambut yang paling panjang. Dalam yang kata potong 8 jambul tu, 4 jambul itu diikat tangannya, dan juga 4 jambul tadi diikat kakinya. Langsung Syam'un tidak boleh bergerak sama sekali. Jadi bila Syam'un tak boleh bergerak, tak berdaya, orang kafir mengambil kesempatan. Dia mengambil kesempatan, dia buat apa? Tangkap dan seksa. Hidungnya dipotong, bibirnya dipotong. Dalam satu riwayat kata matanya dikorek. Begitu. Sedang dia digantung pada satu tiang yang sangat tinggi. Kalau orang tengok cerita dongeng Samson and Delilah tu, macam umpamalah, tapi sebenarnya memang ada kisah tersebut. Kisah yang sebenar memang ada. Jadi dia diikat di tiang dan mana diseksa, tunggu mati je lah. Jadi pada ketika itulah Syam'un berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, sekiranya aku dapat melepaskan diri daripada seksaan musuh-musuhku ini, maka aku berikrar untuk berjuang lagi 1000 bulan lagi di jalan Allah Ta'ala. Semangat dia tu. Jadi Allah Ta'ala mengabulkan doa Syam'un dan dapatlah lepas daripada tangkapan tu lah, daripada genggaman musuh tu, hingga disebutkan sampai tempat yang tiang yang tu pun hancur, tempat yang menanggung itu pun hancur, sehingga kan mati semua kaum dia tersebut. Di situ para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in apabila mendengar cerita tersebut berasa kagum. Mereka kata, ya Rasulullah, boleh tak kami ni tak dapat pahala seumpama Syam'un? Pasal hebat sangat ni Syam'un ni. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi ni sayang betul kepada kita. Nabi doa kepada Allah, dan Nabi SAW dikabulkan doa, yang mana kita dikurniakan, kita umat Nabi Muhammad SAW dikurniakan apa? Dikurniakan Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebelum saya berakhir kuliah saya ini, insya-Allah, tadi sedikit tambahan daripada tajuk kita ni Lailatul Qadr ini memang kita bukan tembak-tembak. Sekiranya dan seandainya setiap malam kita menghidupkan malamnya, ya Haji, insya-Allah kita dapat. Sekurang-kurangnya macam mana sekurang-kurang? At least sekurang-kurangnya solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Itu satu benda, keyword dia kena ingat. Apa dia? Solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah every night, insya-Allah dapat. Itu secara umumnya. Tetapi secara khususnya, tuan-tuan kena ingat juga rumus ni. Rumus yang kedua, fokus pada 10 malam yang terakhir. Itu yang maknanya bukan malam first 20 ni buat tak reti je dah. Buat macam biasa kan. Tetapi 10 tu tambah lagi. Tambah lagi. Nak faham senang macam ni lah. Memang makruh cerita pasal makan kat bulan puasa ni. Tapi kalau rasa lapar, sepinggan tambah lagi. Itu nak bagi makanan tak faham juga. Sebab nak faham amal ibadat ni rasa berat je. Tapi kalau tambah nasi, okey. Gitu. Bukan begitu. Itu maksudnya nak bagi tambah lagi. Biasa 1 tambah 2. Faham Pada 10 terakhir. Yang ketiga, fokus kepada malam-malam ganjil. Maknanya bila malam-malam ganjil kan bang, kalau biasa 1 pinggan, ini 2 pinggan, jadi contoh 3. Maknanya tambahlah lagi. Faham ya? Okey, yang keempat, yang ni penting, kadang-kadang jarang diceritakan. Bukan sengaja tak diceritakan, kadang-kadang terlupa, tak dan sebagainya, iaitu biasanya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam kemuliaan. Apa dia? Malam-malam kemuliaan. Apakah malam tersebut? Sama ada malam Jumaat ataupun malam Isnin. Ingat malam Jumaat atau malam Isnin. Sekiranya, saya bagi contoh ini rumus. Jadi 10 malam terakhir kita pulun. Ganjil lagi kita pulun. Bila tiba ini malam Jumaat ni. Belum lepas lagi.
malam Jumaat contohnya, ni malam Jumaat ni malam yang ke-27 contohnya, ataupun malam yang ke-21, ni ganjil ni malam Jumaat, diperkira-kira malam itu kita tambah lagi bang, faham ya, kita add on lagi. Jangan add on tu beli Shopee apa semua tu bunyi telefon Shopee gitu. Jadi add on lagi pada malam kemuliaan Jumaat ataupun malam Isnin. Biasanya bang, kalau kita tengok, biasanya ni saya beritahu rumus je, biasanya dia tidak bertembung kalau ganjil dan malam Jumaat ataupun malam Isnin. Kalau malam Jumaat tapi malam genap, kalau malam Isnin malam ganjil, utamakan malam Isnin yang ganjil. Tetapi kalau malam ganjil dan malam Jumaat juga lebih diutamakan. Lebih-lebih lagi kalau malam tu malam Jumaat, malam 27. Tak payah tidur lah tu kan. Boleh? Faham maksudnya? Itu kata full throttle lah. Memang gunakan sebaik-baiknya waktu tersebut. Sekiranya tuan-tuan semua dapat Lailatul Qadar, macam mana? Macam mana kita nak buat? Boleh kita sebarkan ke dekat WhatsApp kita? Okey, malam ni Lailatul Qadar Okey. Bukan, tak perlu. Sunat kita merahsiakan. Kenapa sunat kita merahsiakan? Kerana ulama sebut begini, agar kita fokus buat betul-betul ibadat tu. Saya kata tadi, tak payah tidur, fokus. Kita kejut ahli keluarga kita, tak apa, just WhatsApp mereka. Kalau yang jauh, bangun ya, don't say lah, tonight confirm lah itu kadar kata, no, tak payah, just ajak dia. Apa contoh nak bagi faham? Saya bagi contoh yang benar. Imam An-Nawawi ketika masih kecil, Imam Nawawi kejutkan paknya, maknya, adik-beradiknya kat rumah dia. Kejut malam tu, malam Jumaat 27 Ramadan, malam Jumaat 27 Ramadan, kejutkan ahli keluarga dia. Dia kecil lagi masa tu, belum jadi ulama besar lagi, kecil lagi. Maka bapak dia tanya, pasal apa ni kejut time ni? Dia kata, wahai bapak, aku nampak cahaya masuk rumah kita. Aku nampak cahaya masuk. Baru pak dia perasan. Sebab tu ya, orang bijak cukup dia tahu tanda dah. Dia tak payah explain lebih-lebih, dia tahu dah. Bila anak dia cakap macam tu, dia faham. Kita jangan jadi lawyer buruk pula. Kerana kata dia buka lampu pula, kita jenuh. Kalau lawyer buruk ni cakap apa pun tak jadi. Dia tak jadi, memang tak jadi. Makna kata kalau dalam gelap tiba ada, begitu. Yang dia nampak Allah bukakan hijab, maka dia kejutkan ahli keluarga dia. Jadi maksud saya tadi, ulama berkata, kiranya berlaku tu malam Lailatul Qadar, kita perkira-kira Lailatul Qadar, kejutkan ahli keluarga kita, beribadat bersama-sama, fokus. Dan yang kedua hikmah, agar tidak timbul iri hati ataupun dengki daripada orang. Engkau yang dapat Lailatul Qadar, tak pasal-pasal kan? Tak pasal-pasal benda tu. Biar kita rahsiakan benda tu. Kecuali kalau kita ada guru yang membimbing kita, yang mana boleh kita mendapat petunjuk, sekiranya sekian macam mana, wahai guru nak buat macam mana, tu tak apa. Tetapi kalau saja-saja cerita kat kawan-kawan, memang kawan-kawan kaki bahan lah, muka kau Lailatul Qadar, habis tak ada pasal. Padahal memang Allah zahirkan kepada dia, kan? Jadi baik kita rahsiakan. Yang paling penting kita saling mendoakan. Kalau tuan-tuan jumpa Lailatul Qadar, Tuan Haji jumpa Lailatul Qadar, jangan lupa doakan saya. Tak kira doa bahasa apa, jadi doakan saya, doakan kita semua. Penting. Pasal saling mendoakan. Kita tak tahu doa siapa yang mustajab. Mana tahu doa Haji yang mustajab, kita tumpang doa dia. Mana tahu doa Ahmad Zakir yang mustajab, kita tumpang doa dia. Yang penting saling mendoakan, moga-moga kita bertemu dengan Lailatul Qadar sampai akhir hayat kita, hinggalah kita meninggal dunia dalam husnul khatimah bil khair wal ufin wal afiyah. Saya rasa cukup setakat itu. Dengan izin Allah kita bertemu lagi. Mohon maaf salah dan silap, gurau-gurau senda, moga-moga Allah berkati, rahmati, ridai, dan kita jumpa lagi jika ada lapang dan ada peluang dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratil arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna tawfiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma arzuqna ikhlas fi ridha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awil futuhal 'arifin wahdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Maaf saya silap. Assalamualaikum.